Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami akan membentangkan pembentangan kertas kerja metode dakwah. Saya Muhammad Firdaus bin Nasir dan rakan saya Muhammad Fakhruddin bin Muhammad Zaharuddin. Saya akan membentangkan tentang tajuk kertas kerja saya, iaitu pelaksanaan manhaj al-hikmah dalam suasana demokrasi di Malaysia. Manakala rakan saya akan menjelaskan tentang tajuk kertas kerja beliau, iaitu metod dakwah pasca moden. Dan di awal ini kami akan mentangkan tentang konsep dakwah, iaitu bagaimana yang dimaksudkan dengan dakwah keseluruhannya sebelum terus ke pengkhususan tajuk kertas kerja kami. Yang pertama ialah konsep dakwah, iaitu konsep dakwah dakwah berasal daripada perkataan da'a, iaitu penyebaran ajaran suatu agama. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahawa dakwah ini merupakan satu usaha menarik orang lain kepada agama Islam supaya mengikut petunjuk Allah dan melaksanakan segala ketentuan Allah. Hukum berdakwah adalah wajib menjadi fardu kifayah kepada kawasan yang mempunyai da'i. Rukun-rukun dakwah ialah pendakwah, penerima dakwah, usul atau metod dakwah. Seterusnya ialah metod dakwah yang mana terbahagi kepada beberapa bahagian, yang mana pada kali ini kami akan menjelaskan sebahagian daripadanya, iaitu dakwah al-hikmah. Antaranya yang pertama, dakwah al-hikmah. Dakwah al-hikmah ialah dakwah yang berasaskan kepada ilmu yang diteraskan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dakwah al-hikmah ini merupakan dakwah yang dilakukan dengan memahami secara mendalam segala persoalan yang berhubungan dengan proses dakwah, yang meliputi persoalan, sasaran dakwah, tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat yang menjadi objek dakwah, situasi, tempat dan waktu di mana dakwah akan dilaksanakan dan sebagainya. Pendakwah dapat menentukan dan menjalankan dakwah yang efektif, dan dakwah secara hikmah ini boleh menjadi kelembutan di waktu perlu lembut dan boleh menjadi kekerasan bila perlu di waktunya. Seterusnya. Seterusnya ialah dakwah al-mau'izah al-hasanah. Dakwah al-mau'izah ialah dakwah yang memberi nasihat dan mengingatkan akibat dari sesuatu perbuatan dan menyuruh untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dakwah al-mau'izah meliputi nasihat, bimbingan pengajaran, kisah-kisah teladan, berita baik dan amaran serta perjanjian. Seterusnya ialah dakwah al-mujadalah. Dakwah al-mujadalah ialah dakwah melalui perbincangan atau perdebatan. Dakwah al-mujadalah bukan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk taat pada agama bagi mencapai kebenaran. Dakwah ini adalah dilakukan melalui lemah lembut, dengan lemah lembut dalam penyampaian hujah. Hujahnya juga mudah difahami serta bernas. Menurut Said Qutb, dakwah al-mujadalah ialah dakwah yang tidak mengandungi unsur pertikaian dan memburukkan pihak lawan. Seterusnya ialah metod dakwah pasca moden, yang mana ianya merupakan tajuk kertas kerja saya. Metod dakwah pasca moden meliputi dua keadaan, iaitu melalui media cetak dan juga media elektronik. Untuk melalui media cetak merupakan alat komunikasi manusia yang terdiri daripada simbol-simbol atau tanda-tanda yang ditulis pada sesuatu benda yang mempunyai maksud tertentu. Media cetak juga merupakan alat sebaran tertua di dunia. Dakwah hari ini hendaklah bijak menyalurkan kandungan dan mesejnya melalui media cetak supaya ia tersebar di kalangan sasaran yang ramai. Dakwah melalui media cetak boleh dilakukan secara menyelit dalam kandungan yang lain atau yang sebaik-baiknya mengeluarkan media cetak tertentu secara tersendiri. Seterusnya ialah media elektronik. Dakwah melalui media elektronik ialah alat saluran maklumat berdasarkan elektronik, iaitu seperti TV, radio, video komputer, kaset, telefon dan sebagainya. Media elektronik ialah berbentuk dunia tanpa sempadan. Oleh itu, dakwah melalui media elektronik menggunakan kemudahan dan pengaruh media tersebut
untuk menyalurkan kandungan dakwah dan mesejnya, sama ada seluruh programnya atau sebahagiannya. Oleh itu penutup bagi tajuk saya iaitu dakwah pasca moden ialah dakwah pasca moden boleh disimpulkan sebagai dakwah pada masa kini yang mana menghadapi pelbagai cabaran baharu yang ditimbul ekoran peredaran zaman. Kecanggihan teknologi pada masa kini memberi kesan baik kepada dunia dakwah dengan meluaskan capaian dakwah melalui media-media sama ada media cetak maupun media elektronik. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Firdaus. Okey, seterusnya ialah tajuk keteras kerja saya iaitu pelaksanaan manhaj al-hikmah dalam suasana demokrasi di Malaysia. Slide seterusnya. Apa yang kita dapat lihat daripada tajuk kajian saya ini ialah bagaimanakah manhaj al-hikmah ini diterapkan dalam suasana demokrasi di Malaysia. Kalau kita sebut tentang demokrasi di Malaysia, semestinya itu terletak pada tampuk pemerintahan negara. Yang mana manhaj al-hikmah ini saya dah jelaskan pada awal pembentangan kami, iaitu cara berdakwah yang berhikmah. Iaitu berhikmah ni iaitu dengan bijaksana yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak kala kita perlu lembut setiap masa, tidak kala kita perlu bertegas setiap masa, tetapi iaitu pada tempatnya. Ada kala kita perlu lembut, ada kala kita perlu sedikit kekerasan yang mana sesuai dengan mad'u yang kita hadapi. Okey, seterusnya. Sebenarnya pembahagian al-hikmah ini terdapat beberapa yang mana kita dapat tinjau pembahagian al-hikmah ini banyak pendapat. Ada di kalangan mereka yang membahagikan pembahagian al-hikmah ini kepada dua sahaja. Ada yang membahagikan kepada beberapa. Jadi saya ambil yang ini supaya ianya lebih terperinci, iaitu mengenali golongan sasaran. Iaitu sebelum kita berdakwah, kita kenal siapa yang kita nak dakwah itu adalah sesuai dengan supaya kita dapat meletakkan kaedah dakwah yang sesuai. Seterusnya adalah bila harus berkata dan bila harus diam, iaitu tidak perlu setiap masa kita berkata melontarkan pandangan berdakwah dan ada kala kita perlu diam. Seterusnya adalah mencari persamaan dalam dakwah, iaitu persamaan antara kita dan mad'u, supaya titik persamaan itu menjadi suatu asbab untuk kita lebih dekat dengan mad'u kita dan dakwah itu berhasil. Seterusnya adalah memilih perkataan yang tepat, iaitu perkataan yang tepat sesuai dengan orang golongan sasaran dan tepat pada waktunya. Seterusnya adalah cara berpisah. Berpisah ini ialah berpisah dengan cara yang baik yang mana memberikan kesan yang baik kepada golongan sasaran kita. Bila kita tinggalkan majlis ataupun sekumpulan tertentu, kita dapat memberikan contoh yang baik kepada mereka yang diibaratkan mereka dapat ingati maka yang mana itu ialah perkara yang baik. Seterusnya adalah uswatun hasanah, iaitu contoh teladan yang baik yang dilakukan oleh kita supaya dapat diikuti. Seterusnya, demokrasi di Malaysia kita dapat lihat pada hari ini Malaysia bukanlah sebuah negara yang diisyarkan sebagai demokrasi Islam, tetapi apa yang kita laksanakan pada hari ini ialah ke arah Islam itu sendiri, yang mana kita ada suasana Islam sepanjang demokrasi kita di Malaysia hari ini kita dapat lihat, kerana Malaysia ini terdiri daripada rakyatnya yang bermajoriti beragama Islam. Seterusnya, okey, seterusnya adalah pelaksanaan manhaj al-hikmah di Malaysia ini. Kita dapat lihat berkaitannya dengan pemimpin negara kita, iaitu menjadi tanggungjawab kepada pemimpin dalam mentadbir negara dan rakyat. Pemimpin merupakan khalifah yang menggaras tanggungjawab sebagai seorang pendakwah kerana semua Islam merupakan pendakwah. Langkah yang boleh diambil oleh pemimpin ialah dengan pendekatan secara al-hikmah, iaitu bijaksana. Kebijaksanaan pemimpin dalam dakwah mampu menagih hati rakyat dalam tujuan membina sebuah negara yang menandingan Islam. Kebijaksanaan sini membawa maksud yang berbagai yang mana boleh dilaksanakan oleh pemimpin dalam pemerintahan negara. Terusnya, okey, kebijaksanaan pemimpin yang dimasukkan dalam melaksanakan manhaj al-hikmah ini ialah bijaksana dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pemimpin perlu mempunyai ilmu, kebijaksanaan, kesabaran, keadilan, lemah lembut, kefahaman, kebenaran dan pengalaman sebagai asas untuk membuat suatu keputusan yang bersesuaian dan tepat dengan keadaan sasaran. Sebagai contoh dalam mendekati hati
masyarakat, pemimpin haruslah mengenali golongan sasaran terlebih dahulu, iaitu dengan mengetahui keadaan masyarakat, iaitu rakyatnya, siapakah yang mereka, latar belakangnya, kerana pemimpin yang mengetahui keadaan masyarakat dengan baik dapat memungkinkan dia untuk memberikan tindakan yang sesuai dengan keadaan golongan sasarannya, bertanyakan khabar mereka dengan baik-baiklah dan tidak terus menyergah terutama kelompok tidak dikenali. Jadi pemimpin ini merupakan golongan yang dekat dan mempengaruhi yang dipengaruhi dan dapat mempengaruhi rakyatnya, iaitu apabila pemimpin itu sendiri mengamalkan uh, pemerintahannya secara berhikmah, maka ianya dapat memberi kesan kepada rakyatnya, khususnya kepada sebuah negara yang membangun. Sekian pembentangan daripada kami. Terima kasih. Okey.